Dibawa bersama. Itu lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anda bersama saya, Profesor Aisyah, yang dulu mendapat pendidikan di Kolej Jenis Insain dan ditempatkan di kelas 2 Abu Bakar. Jadi, hari ini saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah cahaya dan gelombang. Apakah kaitan di antara cahaya dan gelombang? Jika dinilai dari sudut informasi, kita dapat melihat bahawa gelombang ialah suatu bentuk gangguan yang bergerak melalui satu medium yang bergetar atau berayun. Cahaya pula membawa erti suatu radiasi elektromagnet yang dapat dikesan oleh mata manusia. Kesimpulannya, manusia memerlukan gelombang untuk mengesan cahaya. Dikenali dengan undang-undang gravitasi universal, ahli fizik Inggeris Sir Isaac Newton menyedari bahawa cahaya mempunyai sifat seperti frekuensi ketika dia menggunakan sebuah prisma untuk memisahkan cahaya matahari menjadi warna komponennya. Namun begitu, dia berpendapat bahawa cahaya adalah zarah kerana pinggiran bayang-bayang yang dihasilkannya sangat tajam dan jelas. Pada tahun 1817, ahli fizik Inggeris Thomas Young mengira panjang gelombang cahaya dari corak gangguan. Dengan itu, bukan sahaja mengetahui bahawa panjang gelombang adalah 1 mikrometer atau kurang, tetapi juga mempunyai pegangan pada kebenaran bahawa cahaya adalah gelombang melintang. Pada ketika itu, teori zarah cahaya tidak disukai dan digantikan oleh teori gelombang. Teori cahaya menjadi zarah hilang sepenuhnya hingga akhir abad ke-19 ketika Albert Einstein menghidupkannya semula. Sekarang diketahui bahawa sifat semula jadi cahaya dikatakan sebagai zarah dan gelombang telah dibuktikan. Teori pentingnya terus berkembang dari elektromagnet menjadi mekanik kuantum. Einstein percaya cahaya adalah zarah ataupun foton dan aliran foton adalah gelombang. Titik utama teori kuantum cahaya Einstein adalah bahawa tenaga cahaya berkaitan dengan frekuensi ayunannya. Pelbagai sifat cahaya yang merupakan sejenis gelombang elektromagnet disebabkan oleh tingkah laku zarah-zarah yang sangat kecil yang disebut foton yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Berakhir sudah penceritaan kita. Jadi, bagi membuktikan teori Sir Isaac Newton, Thomas Young dan Albert Einstein itu sahih, mari kita membuat eksperimen bersama. Berikut ialah bahan-bahan yang diperlukan. Pertama, sediakan radar seperti yang telah ditunjukkan. Kedua, gariskan sudut 45 darjah, 90 darjah dan 180 darjah. Ketiga, letakkan putik kapas di atas garisan sudut dan lihat pantulannya. Keempat, tanda dan garis panjang arah pantulan dan namakan sebagai sudut pantul. Hasilnya, anda akan dapat lihat sudut tuju bersamaan dengan sudut pantul. Pertama, sediakan radar seperti yang ditunjukkan. Kedua, tuangkan air ke dalam akuarium sebanyak 9 cm padu. Ketiga, letakkan duit shilling ke dalam akuarium dan lihat duit shilling dari atas akuarium sambil tangan kanan menggerakkan duit shilling kedua sehingga kelihatan sama kedudukan. Tandakan dan rekod ke dalam jadual. Lakukan prosedur kedua sehingga ketiga bagi 8 cm, 7 cm, 6 cm dan 5 cm. Pengembangan dan pembuktian bagi indeks biasan.
Mengapakah kedudukan imej objek kelihatan lebih dekat dengan permukaan air? Situasi ini terjadi disebabkan oleh pembiasan cahaya. Apabila sinar cahaya dari objek merambat dari air ke udara, cahaya dibiaskan menjauhi garis normal. Kesan pembiasan cahaya ini menyebabkan pemerhati melihat kedudukan imej objek lebih dekat dengan permukaan air. Dibawa bersama si anak dara ke layar perak menjual tiket. Sebelum kita meneruskan bicara, mari berehat bersama. Pertama, sediakan radar seperti yang telah ditunjukkan. Kedua, tuangkan 1 cm padu air ke dalam akuarium. Ketiga, ambil sebatang pensel dan cucukkan ke atas air. Lakukan berulang-ulang kali. Hasilnya, lihat imbasan gelombang yang terhasil di atas kertas putih. Siap juga eksperimen kita. Adakah anda tahu, di dalam Al-Quran juga wujud surah yang dinamakan An-Nur, iaitu cahaya. Allahu nurus samawati wal ard مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Dari ayat 35 itulah surah ini mendapat gelarannya. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Cahayanya adalah petunjuk. Allah lah yang memberi petunjuk, yang mengaturkan urusan yang ada di langit dan bumi. Jika tidak ada cahayanya, tentu yang ada hanyalah kegelapan di atas kegelapan. Begitu juga dengan kehidupan seharian kita. Cahaya ialah petunjuk yang membolehkan kita melihat sehari-hari. Dan ia juga memainkan peranan yang penting dalam pelbagai bidang. Misalnya, memasak, fotografi, fotosintesis dalam tumbuhan hijau, mengeraskan bahan tampalan gigi dan banyak lagi. Tanpa cahaya, kita akan menjadi buta kerana cahaya mempunyai tenaga yang dapat membuat mata manusia melihat. Juga tidak akan ada tarikan graviti kerana tidak ada proses fotosintesis. Tumbuhan mengeluarkan oksigen yang membolehkan tarikan graviti berlaku. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل